Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Salawatullah wa salam ala hadha an-nabiy karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa fahamna Sulaiman kullam atayna hukman wa ilma wa sakhana ma'a al-jibal subhanahu wa ta'ala fa'ilin. Ya Hayy ya Qayyum ya Rabb Musa wa Harun ya Ibrahim ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna fahma wa hikmata wal aqla wa huzbi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah lana futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wal ulama'il amilin hazzal mursalin wa imamil muttaqin rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya, dengan nikmatnya, mana Allah Subhanahu wa taala masih lagi panjang umur kita, yang mana kita duduk di dalam ibadah, dalam ketaatan kepada Allah, dan kita bersyukur kepada Allah kerana kita termasuk golongan sa'adah, golongan yang bertuah, yang selalu kita mendengar hadis Rasulullah, tulul sa'ah tulul umri fi ta'atillah. Ialah orang yang bertuah sungguh, ialah orang yang panjang umurnya tapi sentiasa di dalam ibadah, dalam ketaatan, dalam sentiasa memburu redha Allah, maka itu orang yang bertuah, kata Rasulullah SAW. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kita bersyukur kepada Allah kerana Allah Subhanahu wa taala telah panjang umur kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada pagi ini kita sambung lagi kitab kita ini. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain ya rabbal alamin. Maka jikalau ditiada engkau pelihara akan segala anggotamu itu daripada maksiat, nescaya ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan dikau pada hari kiamat. Maka tak kala itu tiada dapat lagi engkau berdusta dan tiada dapat engkau sembunyikan melainkan nyata akan perbuatanmu itu. Kerana segala anggotamu pada ketika hari kiamat itu naik saksi atas perbuatan itu dengan perkataan yang nyata lagi fasih. Dan jikalau lidahmu tiada bertutur sekalipun, seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Artinya, pada hari yang kami tegahkan akan segala mulut-mulut mereka daripada berkata-kata, iaitu hari kiamat, bertutur akan kami oleh segala tangan mereka itu manusia, dan naik saksi akan segala kaki mereka itu manusia dengan suatu maksiat yang ada diperbuatkannya dan ada diusaha oleh mereka itu. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain ya rabbal alamin. Di antara lagi Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala menyatakan, ini masih lagi dalam sambungan perbahasan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, yang mana dia menyatakan sebelum ini, iaitu kalulah Allah Subhanahu wa ta'ala memberi nikmat kepada kita, tiba-tiba nikmat itu diperbuat ke jalan maksiat pada Allah, maka seolah-olah dia meminta pertolongan dari Allah, lalu berbuat maksiat pada Allah. Lalu Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala menyatakan lagi, dan dibahas oleh Al-Imam Syekh Abdul Samad Farimbani, dia menyatakan, jikalau tiada engkau peliharakan segala anggotamu itu daripada segala maksiat, jikalau engkau tidak pelihara anggotamu itu daripada maksiat pada Allah, apa jawapan dia? Nescaya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala akan dikau pada hari kiamat. Itu bila seseorang itu tidak menjaga, kata Imam Syekh Abdul Samad Falimbani, seseorang itu tidak menjaga
anggotanya, yakni al-jawarih, jawarih dia ni, segala anggota badan dia ni daripada maksiat pada Allah, maka di hari kiamat kelak dia akan ditanya, dia akan dihadap oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala akan tanya satu persatu, sehingga suatu hadis wasallam seperti mana Abu Al-Imam Baihaqi fil Awsat menceritakan bahawasanya tidak berganjak kaki anak Adam ditanya. Itu di antaranya. Sebab apa Allah Subhanahu wa taala tanya? Kerana Allah Subhanahu wa taala merupakan memberi anggota ini suatu amanah, suatu perjagaan. Itulah Allah Subhanahu wa taala menyatakan Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu la takhunu Allah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu 'indahu ajrun 'azim. Iaitu Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wahai orang-orang yang beriman, la takhunu Allah war rasul, la takhunu, jangan sesekali. Allah menggunakan perkataan la di situ, la nahi, lepas tu tak di hadap belakang pula. Kaedah bahasa Arab ni, seselepas la ke lam ke la tu lang dengan nun, lang dengan mim orang panggil amil jazam. Kalau lang dengan nun orang panggil amil nasab. Kalau la nahi, itu semua la tu, bila selepas la tu ada tak di belakang dia tu, la takhunu ataupun la yakhunu, maka itu menunjukkan Allah Subhanahu wa taala minta jangan sesekali. Itu menunjukkan lebih tahqiq. Dalam bahasa Arab dia tahqiq. Kalau dalam bahasa tajwid dipanggil tasydid. Wajibarullah itu menunjukkan tasydid. Itu lebih tahqiq dah. Tapi Allah menggunakan la takhunu. Dia boleh tahqiq lebih kuat lagi berbanding daripada iaitu ataupun tasydid dengan syiddah. Maknanya Allah memberi isyarat la taku. Kalau tasydid dengan syiddah tu kuat dah. Kalau kita dalam bahasa Arab ataupun mengikut ilmu tajwid, macam kita baca Fatihah lah, iyyaka, iaitu maliki yaumiddin, maliki yaumiddin. Tak boleh baca begitu. Ada orang dia baca maliki yaumiddin, dia kena tekan middin, kena tahan sedikit. Sebab di atas da itu ada tasydid. Itu ada tasydid tu, macam gigi tu tasydid panggil. Dan ia juga bukan dikatakan tasydid saja, dia syiddah. Tasydid dengan syiddah dia berbeza. Nasab dengan rafa' dia berbeza. Itu dalam bahasa Arab. Maliki yaumiddin, maliki yaumiddin, tak boleh, dia kena maliki yaumiddin, middin, tahan sedikit. Iaitu tasydid dikatakan lantunan, syiddah tahan sedikit saja. Maliki tak boleh maliki yaumiddin, tak boleh begitu. Dia maliki yaumiddin, sebab di atas da itu maliki yaumiddin itu menunjukkan ialah ada tasydid dan syiddah. Itu nak menunjukkan tahqiq. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahawasanya pada hari pembalasan, pada hari agama, tetapi lafaz berkaitan dengan la takhunu Allah war rasul, perkataan la selepas tu dilepas dengan tak di belakang. Allah memberi isyarat sama sekali, ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allah war rasul, hei orang yang beriman, jangan sesekali jangan sesekali kamu mengkhianati amanah daripada Allah dan Rasul. Wa takhunu amanatikum, dan apa-apa amanah, dan jangan kamu khianat juga apa-apa amanah yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada kamu. Allah menciptakan kamu, itu adalah suatu amanah daripada Allah, dan barang yang Allah beri amanah pula pada kamu. Itu Allah mengatakan, wala itu ya allazina amanu la takhunu Allah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun.
iaitu jika sekiranya kamu mengetahuinya. Lalu Allah menyatakan di bawah itu, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahui olehmu bahawasanya harta kamu dan begitu juga anak pinak kamu, kaum kerabat kamu itu merupakan fitnah, merupakan ujian bagi kamu di atas dunia ini. Wallahu indahu ajrun azim. Dan wallah, dan sesungguhnya bagi Allah itu di sisi Allah itu ajrun azim, ada ganjaran pahala-pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah cukuplah dengan ayat itu. Al-Imam Izzuddin Abdul Salam, dalam orang bertanya kepada dia dengan kelakuan dia yang selalu kita dengar bagaimana dia menyatakan, aku sihat di waktu pagi, daripada pagi sampai petang, daripada petang sampai ke malam aku sihat. Bila ditanya kepada dia, kenapa kamu hebat wahai Syekh Izzuddin, sihat begitu? Dia katakan, aku selamatkan diri aku daripada melakukan maksiat pada Allah. Itu di antaranya banyaklah disebut dalam kitab dia tu. Dia menyatakan bahawasanya antaranya aku menjaga, iaitu aku sentiasa meletak illallah di hadapan. Maksudnya bukan di semayang saja asyhadu an la ilaha illallah, tapi di mana aku dulu berada, aku selalu sebut illallah. Aku selalu menyatakan Allah sentiasa bersamaku. Di antara lagi, Al-Imam Izzuddin Abdul Salam menyatakan, dia membaca ayat ini, ya ayyuhallazina amalu la takhunullaha war rasul. Hei orang beriman, jangan sesekali khianat. Jangan sesekali kamu mengkhianati amanah yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada kamu. Dulu Izzuddin Abdul Salam menyatakan, aku dapat jaga perkara gini disebabkan aku menjaga firman Allah Subhanahu wa taala, aku dapat menjaga perkara ini. Bila ditanya kepada Al-Imam Syekh Sufyan bin Uyainah rahimahullahu taala, ulama besar hebat belaka dia dua, Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, ulama juga Al-Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullahu taala. Bila ditanya berkaitan dengan iaitu bagaimana kamu mendengar tentang ayat Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan amanah ini, pemberian Allah Subhanahu wa taala beri pinjaman dohman, dia menyatakan bahawasanya aku menjaga ia secara mutlak dan aku mengetahui tidak ada sesuatu yang dapat bertutur melalui mulutku, melainkan tangan kakilah akan menjadi suatu isyarat, suatu persembahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara disebut oleh Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullahu taala. Jadi kalaulah kita melihat isyarat sangat besar tahqiq daripada ayat Allah Subhanahu wa taala menunjuk bahawasanya jangan sama sekali diri kita usaha tu dapat pahala dah. Imam An-Nawawi menyatakan, kita usaha anggota badan kita ni Allah beri ni, kita tambah laku maksiat, tiba-tiba terkena juga dalam masa kita usaha, maka dikatakan ibadah, suatu ibadah dah. Cuma ghairul waqi', Al-Imam Ibn Asakir menyatakan cuma dia kena berpindah lah. Kalau tempat maksiat dah, duk kekal tempat maksiat situ, maka payah. Kerana ibarat disebut oleh Rasulullah SAW, orang yang berkawan dengan bau besi, maka dia akan rasa, orang yang buat besi, maka dia akan bau pada baju dia besi. Orang yang berkawan dengan orang penjual minyak atar, maka dia akan dapat bau juga tubuh badan dia tu minyak atar. Jadi sebab itulah maksiat disuruh kita bila dapat iaitu tidak dapat nak menjaganya, maka afdal dipindah. Sebab apa? Kerana nescaya akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Maka tak kali itu tiada dapat lagi engkau berdusta. Tak boleh dustalah atas dunia. Bolehlah dia itu berdusta sebab gini ni. Adapun di hadapan Allah Subhanahu wa taala tak boleh, tak berilah alasan. Tak boleh biar alasan dah. Allah Taala kata sebab apa kamu tak boleh nak ibadat ni? Saya sibuk dengan urusan bisnes saya, urusan perniagaan saya, dengan projek saya begini. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyatakan unzur ila Nabi Allah
Sulaiman. Bagaimana kamu lihat Nabi Allah Sulaiman hebat lagi, tapi dia boleh menjadi orang yang taat. Banyak lagi lah dikisahkan. Dia dikatakan orang yang comel, orang yang cantik, handsome. Sebab apa kamu nak buat ibadah? Dia ceritalah sebab ni, sebab aku ni handsome, macam-macam lah. Lalu Allah nyatakan Nabi Yusuf AS cantik, comel, handsome lagi, tapi dapat buat ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga orang yang susah, kenapa kamu tidak buat ibadah kepada Allah? Dia menyatakan iaitu disebabkan aku begini alasan macam-macam. Lalu Allah memberi iaitu hari kiamat kelak ni macam mana alasan ini. Tu. Tetapi bila dikumpul di pada mahsyar, tak kala nak menuju antara syurga dan neraka, maka ketika itulah Al-Imam Muhammad Mutawalli Sya'rawi rahimahullah ta'ala menyatakan ketika itulah tangan kaki mereka akan bertutur satu persatu. Na'udzubillah min zalik. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain ya rabbal alamin. Yang melainkan nyata akan perbuatanmu itu kerana segala anggotamu itu pada hari kiamat kira kelak naik saksi atas perbuatan dengan perkataan yang nyata lagi fasih. Dia bercakap, tangan kaki kita ni Allah Subhanahu Wa Taala boleh beri cakap, dia fasih cakap dia kiamat kelak. Dia katalah tangan tuan aku ni begini, kaki tuan aku ni selalu pergi surau, kaki tuan aku ni selalu pergi tempat dengar, tempat baik, tempat cari nafkah begini. Dia akan bertutur satu-satu, hak baik ke hak buruk, dia cerita habis. Ini yang Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dalam Al-Quran. Seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan suratul Yasin ayat yang ke-95, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari yang kami tegahkan akan segala mulut-mulut afwahihim, bukan segala seorang dua, semua mulut-mulut manusia ni akan ditegah, akan dikunci, iaitu takhtimu mari kataan khatama, mari perkataan khatama maksudnya khatam, tutup sungguh. Tu perkataan khatama ni tutup sungguh. Allah Subhanahu Wa Taala memberi syarat perkataan khatama ni banyak, iaitu khatamallahu ala qulubihim. Telah khatam Allah Taala akan tutup, dia telah tutup Allah Taala akan mulut mereka itu. Mana mereka yang tidak mahu mendengar petunjuk Allah Taala akan tutup hati mereka. Bila Allah Taala tutup hati mereka, maka mereka tidak akan mendengar suatu pengajaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kabalah azab kubur, kabalah nikmat syurga, kabalah begini-begini, mereka tidak akan buat layang. Itu ini disebabkan perkataan takhtimu, itu khatamallahu ala qulubihim itu. Jadi dalam ayat ini mulut mereka ini akan ditutup di hari kiamat, dan bertuturlah kami oleh segala tangan mereka dan naik saksi akan segala kaki mereka. Tangan mereka kabalah ni tuan aku dulu di hari kiamat, dia di dunia dulu, tuan aku ni buat begini, buat begini, macam-macam. Kaki pun kabur begini, satu persatu ni dengan suatu maksiat yang ada diperbuatnya. Dan diusahanya oleh mereka, apa perbuatan mereka, usaha mereka di atas dunia, semua akan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan lagi firman Allah Subhanahu Wa Taala, yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Artinya pada hari yang naik saksi atas mereka itu segala lidah mereka itu, dan segala tangan mereka itu, dan segala kaki mereka itu dengan segala maksiat yang ada diperbuat oleh mereka itu akan dia pada hari kiamat kelak. Jadi tangan pada hari kiamat kelak, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dalam surah An-Nur ayat yang ke-24 bahwasanya pada hari kiamat kelak tangan naik saksi lidah mereka ini akan menjadi saksi belaka, dan tangan mereka dan segala kaki mereka itu dengan maksiat, dengan kelakuan mereka buat maksiat di hari kiamat kelak macam mana di atas dunia dulu tu. Ada diperbuat oleh mereka itu akan di atas dunia akan disoal belaka. Na'udzubillah min zalik. Sebab itulah Sayyidina Umar Khattab, Sayyidina Umar Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, tatkala membaca ayat ini dia mengalir air mata, dia bimbang.
itu sahabat yang dijamin oleh syurga Allah, yang dijamin oleh Rasulullah SAW syurga, dia masih takut lagi, bimbang bahawasanya perbuatan mereka ini. Sebab itulah bila ditanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana kelakuan kami ya Rasulullah, seorang rajul ila Nabi sallam, ataupun riwayat jaa arabiyyun ila Nabi sallam, seorang laki-laki mai bertemu Rasulullah, ataupun dalam riwayat lain jaa arabiyyun, seorang Arab Badui, orang ulu mai berjumpa Rasulullah. Dia bertanya, ya Rasulullah, bagaimana ya Rasulullah? Maksudnya kalaulah Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar nangis, dia tak apa dah, dia jamin syurga walaupun dia takut. Kami ni macam mana perang ni, kelakuan kami ni? Maka kata Rasulullah SAW, iaitu hendaklah kamu selalu fastabiqul khairat, kamu selalu berlumba-lumba dalam kebaikan. Maknanya kamu selalu berlumba dalam kebaikan, dan la lujuu' lil ibadah, jangan sekali wasa kenyang dalam buat ibadah kepada Allah. Dalam kebaikan ni tidak ada istilah kenyang. Kalau makanan, minuman kita makan ni ada kadang-kadangnya kenyang, tapi ni sebuah ibadah ni, kebaikan yang kita buat ni, jangan ada berasa kenyang, jangan berasa cukup. Dengan ilmu yang kita ada ni, jangan kita berasa pada banyak dah ilmu aku ni begini. Jangan. Dengan amal yang kita buat ni, jangan berasa begitu. Kata Rasulullah SAW, dan Rasulullah menyuruh mereka ini, kul istighfarillah, hendaklah kamu banyak beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tak lari kullu bani al-khata' wa khairul khata' tawwabun. Setiap anak ada ini iaitu selalu melakukan kullu bani al-khata', ada melakukan kesalahan. Wa khairul khata', terbaik-baik kesalahan itu at-tawwabun, ialah orang yang bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu yang disebut oleh Rasulullah SAW. Maknanya takutnya pada hari kiamat kelak akan disoal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Syahdanun, sayugianya engkau peliharakan segala badanmu, istimewa pula segala anggotamu yang 7 daripada segala maksiat yang ditegah akan dia oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu memelihara mata, telinga dan lidah dan perut dan faraj dan tangan dan kaki, kerana neraka jahanam itu ada baginya 7 pintu, dan tiada masuk ke dalam tiap-tiap satu daripada pintu 7 itu melainkan sebab perbuat maksiat dengan anggota 7 ini. Qal musannif rahimahullahu taala. Kata Syekh Abdul Samad Falimbani, sayugianya, semolehnya, seafdalnya engkau pelihara akan segala anggotamu itu, iaitu pada segala anggotamu yang 7. Anggota yang 7 inilah. Sebab apa disebut anggota yang 7? Kerana anggota yang 7 inilah biasanya disebut oleh Imam Syekh Abdul Salam, banyakkan hak 7 inilah banyak buat maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Hak yang 7 inilah banyak terdedah dengan maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Mana yang 7 itu? Iaitu memelihara matalah. Disebab matalah banyak melakukan maksiat, mata suka melihat perbuatan-perbuatan ataupun keaiban-keaiban manusia. Dia mudah, dia terdedah dengan maksiat. Hanya orang yang dapat mengawalnya, maka dia akan selamat. Telinga, dan begitu juga anggota 7 itu telinga pula terdedah, suka nak dengar apa-apa perkara yang tidak baik. Tu telinga tu. Tapi telinga juga boleh mengangkat martabat seseorang. Seketika ditanya kepada iaitu Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala, apakah yang mengangkat martabat seseorang di sisi Allah? Dia kata telinga. Telinga dengar Al-Quran, dengar zikrullah. Apa lagi? Dia kata perkara hak yang paling utama yang cepat seseorang itu naik ke makam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pertama lidah, dia kata lidah tak larilah. Yang kedua di antara telinga, dia kata ni telinga. Sebab lidah, sebab apa lidah ni? Al-kalam yarfa wal kalam yarda. Percakapan lidah manusia ni boleh naik makam di sisi Allah, jadi orang yang mulia. Lidah boleh jadi orang yang mulia. Sebab apa?
dah berzikir, Allah subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, baca Al-Quran pula. Jadi menyebabkan lidahlah seseorang itu boleh menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga lidah juga boleh menyebabkan seorang itu jadi hina sehina-hina manusia. Itu al-Imam Imam Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala ketika orang tanya kepada dia. Jadi sebab itu telinga ni iaitu disuruh kita mendengar perkara-perkara yang baik, dan lidah anggota 7 belakang ni, lidah ni yang boleh menyebabkan seorang jadi baik, seorang boleh jadi hina, seseorang yang boleh diredai oleh Allah, dan seseorang boleh menyebabkan seorang tu jadi hina si Allah. Sebab tu lidah selalu yang selalu kita dengar hadis Nabi sallam, iza asbaha banu adam, bila bangun di waktu pagi anak Adam ni, bila kita bangun belaka di waktu pagi ni, kita tak nampak lah. Kalau kita nampak apa cakap belaka ni, kejut kita. Rasulullah menyatakan semua anggota badan ini mengadu pada lidah. Dia kata, wahai lidah, jika bengkok kamu, bengkoklah kami. Jika betul kamu, betullah kami. Semua anggota kaki, tangan belaka ni mengadu pada lidah belaka ni. Sebab lidah dia dapat mengawal ni. Sebab disebabkan lidah muka kena menapor kadang-kadang. Sebab lidah, muka kaki kena sepak, perut kena terajang dan sebagainya. Disebabkan lidah ni. Disebabkan lidah, muka jadi malu. Air muka ni. Itu sebab itulah pada tiap-tiap pagi seorang tu bangun, kata Nabi sallam, lidah akan semua anggota badan jawarih ini akan mengadu pada lidah. Wahai lidah, betul molek lidah. Kalau kamu molek, kalau kamu betul, kami betul belaka. Kalau kamu belok, kami jadi rosak jugalah, habislah kami. Itu lidah penting. Dan perut, begitu juga perut, itu makanan yang baik, itu mestilah letak perkara yang baik. Dan faraj, kamaluan ni, mestilah dia ke arah yang baik. Semua ini adalah amanah daripada Allah. Farah adalah kemaluan yang Allah Subhanahu wa taala beri pinjaman untuk menjaganya, hanya perkara yang halal yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tangan, anggota 7 belakang ni, tangan ni semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kaki, begitu juga kaki, kerana neraka jahanam itu ada baginya 7 pintu. 7 pintu ni neraka jahanam ni, dan tiada masuk ke dalamnya pada tiap-tiap daripada pintu 7 itu melainkan dengan berbuat maksiat, melainkan sebab berbuat maksiat segala anggota yang 7 ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang maknanya perbuatan maksiat sebabkan 7 anggota inilah pintu neraka disediakan bagi mereka-mereka yang melakukan maksiat pada Allah. Na'udzubillah min zalik. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memeliharakan kita ini. Adapun mata itu, maka bahawasanya dijadikan akan dia bagimu supaya dapat engkau petunjuk. Ni Syekh Abdul Somad Falimbani ni nak syarah lagi tentang mata. Dia nak bahas panjang lebar sikit lagi tentang apa anggota 7 dia sebut tadi tu. Dia nak cerita pula mata tu apa sebenarnya, nak buat ke arah mana mata pula ni. Adapun mata itu, maka bahawasanya dijadikan dia bagimu supaya dapat engkau petunjuk. Kita berhenti di sini. Apa yang kita dengar pada pagi ini mudah-mudahan jadi manfaat untuk diri saya juga, begitu juga ahli jemaah dikasihi semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberi keridhaan kita. Mudah-mudahan juga majlis ilmu kita pada pagi ini menjadi majlis ilmu yang sangat diridai Allah, dan seterusnya menjadi amal soleh yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekadar ini dulu, wallahu a'lam. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-'azim sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyina bil 'ilmi wa akrimna bit taqwa wa jibna bil 'afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.